Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita ini, walaupun kita selalu ponting. Ni rasa macam minggu depan nak kena ponting pula. Saya balik daripada Kuala Lumpur ni. Tadi tengah hari ada talk di Kementerian Belia dan Sukan tentang kemerdekaan. Saya nak puji ni Pro Media Tajdid ni. Tadi dia ada di KL, ambil dengan saya depan balik dengan kereta mari Perlis pula untuk membolehkan ramai orang menonton. Juga Suara Sunnah juga aktif lah, tapi Suara Sunnah pun aktif, suruh Perlis dia ambil. Cuma Pro Media Tajdid ni dia berada di mana-mana. Saya sampai dengan kapal terbang, okeylah. Dia dengan kereta boleh sampai awal. Nabi kata addalu ala khair kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu macam orang yang melaksanakannya, yang membuatnya. Dan berapa banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala kepada media-media kita ni, Pro Media Tajdid dan Suara Sunnah juga, yang mana melalui siaran mereka ni membolehkan puluhan ribu, bahkan mungkin dah juta orang menonton berbagai-bagai kuliah yang dianjurkan, khususnya di negeri Perlis ini dan juga di tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri pahala pada mereka. Dan saya menganjurkan kepada orang-orang yang menderma, yang selalu mereka tengok siaran ni, dan saya percaya dia ada nombor tertera di situ, sumbanglah kepada media ini. Kerana duit ni bukan mari ke saya. Dia pun tak bagi royalty saya ni. Dia orang pun buat kerja kebajikan di mana-mana, dan mereka memperuntukkan sepenuh masa. Melalui sumbangan tuan-tuan pada mereka itu, membolehkan mereka dapat peralatan penggambaran yang lebih elok, siaran yang lebih elok, membolehkan mereka bergerak di mana-mana. Mereka datang dengan kereta, nak kena dengan duit minyak dan macam-macam lagi. Mereka pun makan, ada keluarga dan seumpamanya. Sumbangan kita kepada mereka ini membolehkan siaran yang seperti ini berterusan. Dan kita lihat di mana-mana saja kita pergi, orang sambutan kepada pengajian sunnah itu kuat, disebabkan kerana usaha-usaha yang dilakukan oleh siaran-siaran kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka semua dan memberikan keikhlasan dan kesungguhan mereka melaksanakan tugasan ini. Hadis yang berikutnya, masih kita lagi dalam Kitabut Taharah, tentang kita membicarakan tentang apa? Tentang apa bab sekarang ni? Iaitu tentang nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Dan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram ini menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan. Bagi siapa yang tak ada kitab tu, alhamdulillah pihak masjid bagi apa? Bagi edaran untuk membolehkan mereka baca hadis sementara nak beli kitab. Susah benar nak beli kitab ni pun bukan mudah. Okey, tak apalah sementara. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyita falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa hassanahu wa qala Ahmad
la yasahhu fi hadzal babi syai'un. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, katanya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyita falyaghtasil, sesiapa yang memandikan jenazah. Mayyita ni mayat, dia ada mayit, nama bahasa Arab ada mayit, mayat manusia lah. Mayit, biasa mayit, maytata tu bangkai. Sesiapa yang memandikan jenazah, ataupun kita panggil jenazah lah, mayat manusia, falyaghtasil, hendaklah dia mandi, dia kena mandi. Waman hamalahu, sesiapa yang hamalahu, menanggungnya, membawanya. Dia terjemah apa situ? Mengusung, membawa. Hamal ni bawa lah. Hamalahu falyatawadda, maka hendaklah dia berwuduk. Kata dia, akhrajahu Ahmad, telah mengeluarkan hadis ini ialah Ahmad. Ahmad mana ni? Siapa ni? Imam Ahmad bin Hanbal. Setengah orang ada dia agama juga, orang mengaji agama. Dia telefon, Ahmad ni siapa dia? Ahmad ni Ahmad bin Hanbal. Kitab dia ialah yang utama himpunan hadis ialah Musnad Al-Musnad, iaitu Musnad Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal riwayat hadis ni. Wan Nasa'i, An-Nasa'i iaitu Imam An-Nasa'i. Nama dia siapa? Nasa'i Ahmad bin Ali bin Shu'aib, yakni Al-Imam An-Nasa'i daripada Nasa'. Nasa' ni salah satu negeri di Khurasan. Dia bukan orang Arab. Nasa', Al-Imam An-Nasa'i ni bukan orang Arab. Banyak ahli hadis ni bukan orang Arab. Wa Tirmizi, dan Tirmizi, Abu Isa Al-Tirmizi, iaitu dalam Sunan Al-Tirmizi. Wa hassanahu, dan dia menghasankan. Al-Tirmizi kata hadis ni hasan. Kerana Al-Tirmizi dia berbeza dengan yang sebelum ini, Ahmad ataupun An-Nasa'i. Dia kebanyakan hadis dia, hampir ke semua hadis dia berikan komentar tentang kedudukan hadis tu. Dia kata hasan, hasan sahih, hasan gharib, dia sebut standard hadis tu. Itu yang sebut. Ada siapa habis sebut gharib, kata apa? Gharib apa, benda-benda pelik ke apa kan? Itu pun masalah juga tu. Mengajar agama, tapi dia kata dia tahu hadis, tapi itu bukan bidang dia. Dia tak tahu. Itu basic. Hasanahu, dia kata hasan. Hasan, kerana hadis ni ada sahih, ada hasan, dan kemudian dhaif. Sementara perkataan hasan itu sendiri dibincangkan oleh para ulama berdasarkan kepada maksud tuan punya yang kata hasan. Hasan di sisi dia tu maksud apa? Itu juga ada perbincangan di dalam ilmu hadis. Ni siapa yang mengaji dalam kuliah hadis ni di Markazus Sunnah, dia tahulah. Yang penting tu tak tahu. Wa qala Ahmad, kata Imam Ahmad, la yasihhu fi hadzal bab syai'un. La yasihhu fi hadzal bab syai'un. Tidak sah, tidak sahih. La yasihhu fi hadzal bab, tidak sahih dalam bab ini sedikit pun. Tak ada satu pun yang sahih dalam bab ini. Jadi Imam Ahmad kata hadis ini tidak sahih. Dia riwayat, tapi dia kata tidak sahih. Para ulama bincang tentang kedudukan hadis ni. Kesimpulan Al-Imam Ibn Hajar bila dia letak yang akhir tu, seakan-akan dia juga memberikan sokongan bahawanya hadis ni tidak sahih. Ulama-ulama bincang tentang kedudukan hadis ni. Sebelum kita nak bincang hadis, nak bincang kedudukan dia tu dulu. Apa pandangan ulama sehingga kedudukan hadis itu dipastikan dahulu, barulah boleh kita bincang hukum di dalamnya. Maksudnya kita kena bincang setiap hadis. Bila kita lihat
perkara yang pertama yang mesti kita buat ialah kena tahu hadis ni sahih ke tak sahih. Kalau tak sahih, macam mana kita nampak rasa menarik pun, dia bukan daripada Nabi. Banyak hadis-hadis yang pelik-pelik, orang Melayu suka, tapi tidak sahih. Kalau ia sahih, maka kita kena bincang apa maksud dia. Kerana kita nak mengamalkan, kerana ia merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama terbahagi pada dua. Beberapa pendapat. Satu yang kata tak sah. Tapi majoriti para ulama menyatakan hadis ini, riwayat ini sahih, tetapi ia mauquf. Ingat tak kita belajar tentang mauquf? Apa maksud? Ia terhenti hanya kepada sahabat, iaitu Abu Hurairah. Yakni bukan daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada perkara yang sahabat bagi pendapat, tapi ia bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat bagi pendapat sahabat dalam hukum hakam syarak boleh jadi betul, boleh jadi juga tidak tepat. Mungkin saja. Boleh jadi juga sahabat ada hadis yang dia tak jumpa, sahabat lain jumpa. Sahabat itu bagi pandangan yang lain. Sebab itu kita Al-Imam Syafi'i terkenal dengan perkataannya, hum rijal wa nahnu rijal. Sahabat itu tokoh, kita juga tokoh. Bukan dia merendahkan kedudukan sahabat. Maksudnya, seperti mana sahabat boleh memberi pendapat terhadap sesuatu hukum yang mana tak jelas daripada Nabi, demikian kita boleh memberi pendapat. Tapi kalau ada daripada Nabi yang mereka riwayatkan, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Tapi kalau sahabat bagi pendapat Abu Hurairah, sebab itu ada mazhab sahabat, ada mazhab Umar bin Khattab. Kita tahu mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, tapi kita kena tahu sahabat pun ada mazhab. Ada mazhab Umar, kerana Sayyidina Umar dihimpunkan pandangan-pandangan dia dalam fiqh, ada pandangan dia yang tersendiri. Ada mazhab Ali punya pandangan. Mazhab Abdullah bin Mas'ud, pandangan-pandangan dia. Mazhab Ibnu Abbas, mazhab Ibnu Umar, kerana mazhab itu bermaksud pendapat. Jalan yang dia simpulkan di dalam memberikan hukum hakam. Sayyidina Umar tu banyak pandangan-pandangan dia yang tak sama dengan Abu Bakar pun ada. Dan ada sahabat yang pandangannya tak sama dengan Umar. Di dalam perkara yang mana tidak jelas. Ataupun sebahagian para sahabat bagi pendapat, kadang-kala pendapat mereka berbeza dengan sunnah Nabi. Bukan kerana mereka nak berbeza dengan sunnah Nabi, tetapi hadis berkenaan tidak sampai kepadanya. Kerana sahabat puluh-puluh ribu itu, bukan semua mereka sempat dengar setiap kali Nabi dalam majlis cakap, semua sahabat dengar. Tak. Kadang-kala ada 2-3 orang sahabat dengar. Kadang-kadang sahabat beribu yang tak dengar. Dan saya selalu buat contoh dalam usul fiqh. Orang yang hebat, Abu Bakar, Umar. Abu Bakar jadi khalifah hebat. Hampir tidak berpisah Abu Bakar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali bila tengok Rasulullah, Abu Bakar, Umar diletakkan sekali dikebumikan setempat, dia kata, kerana aku sentiasa sangka kamu akan bersama. Kerana Rasulullah itu kata, dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku, Abu Bakar dan Umar masuk, aku, Abu Bakar dan Umar keluar. Asyik 3 orang ni. Tapi apabila timbul isu pada zaman Abu Bakar, berapa peruntukan untuk pusaka untuk nenek, Abu Bakar tak tahu. Abu Bakar tak tahu. Abu Bakar panggil para sahabat yang lain. Muhammad bin Maslamah tahu. Muhammad bin Maslamah
Seorang sahabat yang kecil. Secara perbandingan, walaupun Nabi memuji dia, Nabi kata dia selamat daripada fitnah. Masa berlaku fitnah antara Ali dengan sahabat Muhammad bin Maslamah, tak sokong mana-mana. Muhammad bin Maslamah kata, aku dengar Nabi bagi 1/6 sudus. Mughirah menyaksikannya 1/6. Kata para ulama, Ibnu Taimiyah antara lihat, dia kata orang yang sehebat Abu Bakar juga ada hadis yang dia terlepas. Maka apabila kita bagi tahu mungkin imam tertentu dia bagi pendapat itu kurang tepat sebab dia terlepas daripada hadis, bukan kita hina dia, kata Ibnu Taimiyah. Kerana itu biasa orang terlepas daripada maklumat. Bukan kerana melainkan kita nak jadikan ilmu itu sebagai benda untuk bermegah-megah, tapi ilmu untuk diamalkan. Abu Bakar telah terlepas daripada maklumat. Tak ada orang kata, apa punya standard Abu Bakar, lebih Muhammad bin Maslamah pandai pada dia. Sahabat tak pernah sebut, tak pernah terbayang pada para sahabat. Bahkan mereka sepakat terima Muhammad bin Maslamah kerana dia mendengar sedangkan orang lain tidak mendengar. Orang tak tanya, hang siapa dengar lebih daripada Abu Bakar? Dia tak kan? Ketika Nabi cakap, dia ada. Ada sahabat kadang-kadang datang mengadu masalah peribadi kepada Nabi. Nabi kemudian memberitahu dia. Apabila Nabi wafat, orang lain mungkin tak ada maklumat, dia ada. Dan apabila sahabat-sahabat itu mereka pergi ke sana, pergi ke Yaman, pergi ke Najran, pergi ke Kufah, lepas itu pergi ke Basrah, kadang-kala ada masalah yang khalifah timbul masalah, khalifah tak ada hadis. Sebab yang ada hadis dah pergi hijrah merata dah. Polisi pada zaman Umar bin Khattab, dia tak bagi sangat sahabat-sahabat yang besar ini keluar daripada Madinah. Dia mau yang besar-besar ni duduk dengan dia. Kerana pertama dia nak himpun maklumat senang, kedua dia takut nanti tokoh ni bila pergi banyak nanti banyak cerita. Zaman Osman mereka keluar. Kemudian apabila lose contact dan seumpamanya, berlaku krisis kadang-kadang. Tapi yang penting, sebab itu kadang-kadang sahabat daripada suatu tempat naik kuda ataupun unta dia, berhari-hari, berbulan, jumpa sahabat lain, Assalamualaikum, sahabat tu buka. Hari kita baca hadis Abdullah bin Unais, bila buka ada apa? Salam. Ada tak kau dengar Rasulullah cakap sekian-sekian? Dia kata ada, aku dengar. Lepas jumpa lama tak jumpa, bertahun, berpeluk-peluk. Dia kata kau datang apa? Nak tanya ada hadis? Ada. Oh jumpa. Ada Rasulullah? Kata ada. Nak tanya yang tu, nak pasti ke Assalamualaikum, nak balik ya lah. Kerana satu hadis. Kesungguhan mereka nak menghimpunkan maklumat tu. Yang demikian itu yang dilakukan oleh rawi-rawi hadis. Sebab itu kita sebut Bukhari, Muslim dan seumpamanya, mereka buat operasi itu. Mereka buat collection, go and collect, jumpa. Tapi siapa yang himpun tu, orang akan nilai diri dia, dia boleh percaya lah. Balik kepada hadis yang kita baca ini, demikian juga sekarang riwayat-riwayat yang dihimpunkan bagi satu golongan jumhur tidak menunjukkan dapat dikaitkan dengan Nabi, cuma setakat Abu Hurairah saja. Kerana kadang-kala jadi masalah apabila Abu Hurairah bagi fatwa ataupun Abdullah bin Abbas bagi fatwa, Abdullah bin Umar bagi fatwa, kadang-kala sahabat yang mendengar, anak murid dia yang dengar, tabi'in, sangka yang itu hadis Nabi. Kadang-kala bukan hadis Nabi, kadang-kala ialah pendapat mereka. Maka menyebabkan sebahagian hadis itu, sebahagian riwayat itu keliru. Adakah hadis ataupun pendapat sahabat? Nak bagi tuan-tuan faham ni satu-satu. Ni Bulughul Maram ni dia tinggi sikit lah. Tu walaupun dia letak hadis, tapi pengajian dia agak kena faham banyak. Adapun Ibn Hajar Al-Asqalani, macam mana kita sebut tadi, dia letak semua hadis yang mana jadi hujah bab wuduk dia,
Tak kena sekarang kita bahas bab wuduk, dia letak. Yang mana ulama guna, dia letak. Bukan bererti dia sokong. Tapi dia nak beritahu kita, ini hadis-hadis yang digunakan dalam masalah ni. Maka satu golongan kata bahawasanya riwayat ini hanya setakat Abu Hurairah saja, bukan daripada Nabi. So pendapat ini Abu Hurairah, itu pendapat dia. Golongan yang kedua kata, dah. Ada banyak bukti, boleh dibuktikan bahawasanya riwayat ini daripada Nabi SAW, bukan pendapat Abu Hurairah. Kerana macam mana dia orang nak tahu? Bila ada Abu Hurairah, bila dia sebut, sebahagian rawi kan kata qala Abu Hurairah. Tapi kalau Abu Hurairah tu kata sami'tu Rasulullah, aku dengar Rasulullah, ataupun an Rasulillah, daripada Rasulullah, ataupun anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah, maka kita tahu dia ambil daripada Rasulullah. Tapi oleh kerana riwayat-riwayat sebahagiannya tak sebut daripada Rasulullah, daripada Abu Hurairah, so mereka kata ini mauquf. Mauquf ada ini terhenti pada Abu Hurairah. Riwayat sebahagian ulama hadis termasuk Al-Imam At-Tirmidzi tadi, dia kata tak, ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini hadis hasan. So ada berapa mazhab? Ada berapa? Ada dua. Dalam nak bahas hadis tu ada dua lah. Tu sebenarnya cerita-cerita mazhab ni bukanlah semudah macam, dia complicated. Dia memerlukan gabungan ilmu yang banyak untuk mencetuskan idea-idea hukum ataupun kesimpulan-kesimpulan dalam meneliti hukum. Okey. Kalau kita kata ia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ada hukum. Hukumnya ialah apa? Sesiapa yang memandikan mayat, dia kena mandi. Katalah kita ambil mazhab kedua, dia kena mandi, ataupun pendapat Abu Hurairah setakat bahawa kena mandi ni apa dia? Wajib mandi ke? Sunat mandi? Pasal kena ni, hendaklah ni ada dua. Hendaklah hukum dia ada wajib, ada hendaklah hukumnya sunat. Hendaklah kamu solat 2 rakaat, Nabi suruh solat sunat, bukan solat wajib. Sebab itu arahan-arahan Nabi ada dua, satu arahan wajib, satu arahan sunat. Larangan Nabi juga dua, satu larangan haram, satu larangan makruh. Jadi kalau larangan haram buat berdosa, kalau larangan makruh buat tak berdosa, tetapi meninggalkannya dapat pahala. Meninggalkannya dapat pahala. Jadi dalam kes ini, apa larangan ni? Maka para ulama bincang. Mereka semak di sana ada hadis yang lain daripada Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas kata meriwayatkan daripada Nabi SAW, kata Nabi, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh, inna mayyatakum yamutu tahiran wa laysa binajis fahasbukum an taghsilu aydiyakum. Riwayat Ibnu Abbas, dan riwayat ini Ibn Hajar telah menghasankannya. Katanya Nabi kata, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun, tak menjadi tanggungjawab kamu, tidak menjadi kewajipan kamu apabila mandikan jenazah kamu kena mandi wajib. Kamu kena mandilah. Mandi ni mandi, ratakan air. Idza ghasaltumuhu, jika kamu mandikan mereka. Inna mayyatakum, kana mayat kamu, yamutu tahiran, mati dalam keadaan bersih. Mati dalam keadaan bersih. Walaysa binajis, dan ia bukan najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, cukuplah kamu basuh tangan kamu. Jadi hadis ni kata tak wajib, yang ni kata kena. Jadi macam mana nak combine tu? Nak combine dia,
tengok ada riwayat yang lebih jelas daripada itu, daripada Imam Ahmad, di mana sahabat menyebut kunna nughassilul mayyita faminna man yaghtasil wa minna man la yaghtasil. Kami memandikan jenazah, di kalangan kami ada yang mandi, di kalangan kami ada yang tak mandi. Yang ni cerita orang yang mandi jenazah. Mandi jenazah ni bukan hak pergi buka paip tu, bukan. Hak terlibat mandikan jenazah lah. Dia pusing mayat, dia apa, dia rata kait orang yang mandi tu. Jika kita combine seluruh hadis-hadis ni, kita dapat kesimpulan kalaupun hadis ni diamalkan, hanyalah sunat untuk orang yang mana dia memandikan jenazah untuk dia mandi. Jadi lepas kita mandi jenazah tu, kita balik rumah, kita mandi. Mandi itu sunat bagi mazhab itu. Mandi ni, jenazah ni tak kira lah jenazah budak aja mandi ya. Kenapa jenazah dimandikan? Ini juga ulama bincang, pasal apa jenazah dimandikan? Nabi SAW kata, irsiluhu bima'in wa sidrin. Mandikan dia dengan air dan daun bidara. Tu kat masjid ada daun bidara. Campur daun bidara tu kan, dia mandikan. Arahan Nabi. Nabi bila tengok anak perempuan dia wafat, Ruqayyah, Nabi SAW kata, irsilnaha thalasan atau khamsan atau sab'an atau akthar min dhalika in ra'aitun. Basuh dia 3, 5, 7 ataupun lebih jika kamu berpendapat perlu lebih. Mazhab sekali lagi berpecah. Mandi jenazah ni sebab jenazah ni dia berjunub ke, ataupun dia dikira berhadas ke, atau kerana nak bagi dia bersih? Orang kata apa? Yang mana satu? Nak bagi dia bersih? Orang kata apa perbezaan kalau beza pendapat tu? Dia ada perbezaan. Kalau dia kata mandi dia kerana dia nak dia berhadas, artinya kalau tak ada air, kalaulah jenazah tu terbakar badan dia, kan, terbakar tangan dia, kalau tak boleh mandikan dengan air, kita tayamumkan dia. Kerana kalau tak ada air, tayamum untuk mengangkat hadas. Betul tak? Tapi bagi pendapat kata jenazah itu dimandikan untuk membersihkannya, tak perlu tayamum. Sebab apa? Tak ada faedah. Kerana tayamum pun tak membersihkan dia. Kerana tujuan nak membersih itu dah tak ada, dia terbakar. Sebab itu bila kita baca dalam fiqh, siapa yang belajar fiqh ni, dia ada perbezaan fuqaha di dalam perkara yang mana tak ada hadis, tapi benda tu berlaku. Ulama kena ijtihad. Belah mana? Jadi yang mana tujuan dia? Kenapa tujuan dia? Okey, potongan kedua pada hadis ni ialah wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang bawa jenazah, dia kena berwuduk. Wah, susah juga tu. Lepas bawa jenazah, balik mai berwuduk. Adakah bawa jenazah batal wuduk? Pendapat ini tidak disebut oleh mana-mana. Sebab itu mereka kata tak diamalkan, kerana hadis terutama potongan yang kedua ni tidak dapat disokong. Oleh logik pun tak boleh nak sokong. Fuqaha pun tak bagi pendapat. Tetapi sebahagian para ulama bukan tak kata, ada fuqaha yang bagi pandangan yang mungkin berbeza. Kata mereka dah bawa jenazah, basuh itu hendak berwuduk tu, berwuduk dengan maksud basuh tangan. Tapi logik jugalah, kadang-kadang jenazah ada bagang, ada kekotoran, mungkin logik juga. Yang kedua, Ibn Uthaymin dia kata maksud berwuduk itu bukan bawa jenazah kemudian pergi berwuduk. Yakni sebelum nak bawa jenazah tu berwuduk. Walaupun perkataan man hamal itu past tense,
dah berlaku. Tetapi dalam Arab dia kata boleh dia past tense dengan maksud siapa yang berniat nak bawa jenazah. Macam mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu telah berdiri hendak menunaikan solat, maka hendaklah kamu basuh muka kamu. Berdiri nak sembahyang baru basuh? Bukan. Apabila kamu berniat nak menunaikan solat, itu maksud dia. Dalam hadis dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qala a'udzu billahi minal khubsi wal khaba'is. Nabi itu apabila masuk tempat buang air, dia kata a'udzubillah minal khubsi wal khaba'is. Tapi bukan masuk. Maksudnya Nabi itu apabila hendak masuk. Walaupun past tense tu bukan menunjukkan perbuatan. Past tense tu menunjukkan niat nak buat. Jadi kata dia, Utsaimin kata, maksudnya kalau kita nak bawa jenazah, kita berwuduk siap-siap. Sebab apa? Sehari nak sembahyang jenazah. Dia punya andaian lah. Apapun perkara-perkara ini tidak termasuk dalam yang wajib. Paling tinggi yang disebut oleh para fuqaha, sekiranya seseorang itu telah mandikan jenazah, kalau dia amalkan hadis ni, bagi mereka yang tak mendhaifkan dia, maka disunatkan untuk dia mandi. Dan sebahagian fuqaha kata siapa yang tanggung jenazah, hendaklah disunatkan dia membasuh tangannya. Faham? Kadang-kadang bukan kita bahas tentang hadis itu saja, kita bahas bagaimana cara fuqaha memahami hadis. Hadis yang berikutnya, wa an Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu an anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm an la yamassal Qur'ana illa tahir, rawahu Malikun mursalan wa wasalahu an-Nasa'i wa Ibn Hibban wa huwa ma'lul. Ini lagi satu hadis yang penting, yang mungkin membabitkan amalan kita hari-hari. Daripada Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu an, bahawasanya Alkitab maksudnya surat yang telah ditulis olehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm. Dia dalam surat tu kata, dan hendaklah jangan memegang Al-Quran melainkan orang yang tahir, yang bersih. Jadi tak boleh pegang Quran melainkan orang yang bersih. Adalah dia. Nak kata itu ada? Okay. Tak boleh pegang Quran melainkan bersih. Tengok berapa mazhab pula dalam masalah ni. Ada orang baru masuk tengok YouTube kita, dia kata pening banyak sangat, nak satu je. Yang ni pengajian, ini kelas tinggi, kata cikgu yang dalam pendekat berjalan lapuk tu kan. ABC nya kelas anu. Mim nampak macam M. Bukan kelas tinggi. Kita di sini, kita nak dedahkan kepada masyarakat keseluruhan cara para ulama kita, kesarjanaan mereka membincangkan hadis. Kadang-kadang orang tak berbeza tentang hadis tu. Orang berbeza macam mana nak faham hadis tu. Okey. Daripada Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu an. Abdullah bin Abi Bakr radhiyallahu an, anak siapa? Anak siapa? Anak Abu Bakar. Anak Abu Bakar, dia ni satu mak dengan Asma binti Abi Bakr. Abu Bakar ni satu-satunya family yang dia, pak dia, mak dia, anak-anak dia semua masuk Islam. Walaupun ada sebahagian tu yang lewat masuk Islam, kemudian ada juga anak Abu Bakar yang perang dengan Nabi. Tapi akhirnya masuk Islam. Anna fil kitab alladhi katabahu Rasulullah, sesungguhnya surat yang ditulis oleh Rasulullah. Perbincangan di kalangan para ulama. Sebelum Abdullah bin Abi Bakr ni, dia mati pada tahun 11 bulan Syawal pada tahun yang 11, dan yang menjadi imam kepada solat dia ialah bapa dia sendiri. Tadi kita kira mandi jenazah.
Boleh tak isteri mandikan jenazah suami? Boleh ya? Isteri boleh mandi. Sebahagian orang kadang-kadang dalam usaran jenazah ni dia susah. Dah meninggal lah kan. Kadang-kadang isteri dia nak pegang, dia, jangan pegang, dia dah beruduk sekali batai nak kena ambil lain. Tak apalah, dia boleh lah. Habis tu tak mau tengok tu dia kan tidur kan batal wuduk. Tu dia duk tidur tu tak batal. Kena nak ambil lain sampai dia jaga. Kadang-kadang susah kadang-kadang kita. Kita buat bagi jadi susah. Baru ni saya cerita sama orang apa? Orang tanya pasal nak mandi wajib. Masa bila niat nak mandi tu? Ada ustaz tu pesan masa buka ayat tak sampai masa tu niat mau main. Dia sat nak buka, sat nak tutup, sat nak buka. Apalah kita bagi orang. Kata kalau hang tak ada niat, pipe tu pun hang tak dibuka lah. Kan? Hang duduk tidur je lah, bangkit nak mandi apa-apa. Bangkit nak mandi tu pun saya nak mandi wajib lah. Konsep niat tu. Nah. Okey. Muhammad bin Abi Bakar ni dia meninggal dan bapaknya Abu Bakar yang jadi imam dia. Dia kata ada surat yang telah ditulis oleh Rasulullah kepada Amr bin Hazm. Amr bin Hazm ni dia ni Al-Khazraji, Al-Ansari, An-Najjari. Dia orang Khazraj, dia orang Najjar, gelaran dia Abu Dhahhak. Dia ni dia ni Nabi SAW, dia sertai Nabi dalam peperangan Khandaq. Dia join Nabi. Sahabat ni kadang-kadang pangkat dia dilihat kepada penglibatan dia juga dalam peperangan apa yang dia pergi. Kita kata hadza min ahli badar. Ini orang ahli badar. Ahli badar kira the best. Semua kira panggil maratib sahabat tu rank. Dia punya ranking sahabat tu yang selain daripada 10, antara yang tinggi ialah ahlu badr, ahli perang badar. Pasal apa? Pasal yang ni ada penyaksian Nabi pada Nabi. Tuan-tuan, cerita nak berjuang, nak berkorban untuk agama ni semua orang boleh cerita, tapi masa nak buat, itu kita nak tengok. Oh, kalau tak berlaku apa, semangat cerita dalam mikrofon saya pun boleh. Tapi betul-betul nak korban, nak habiskan wang, nyawa, nak gadai kepentingan diri bagi membela kebenaran, membela prinsip, yang ni tak ramai. Tapi bila satu orang boleh pergi ke medan perang, berperang dengan saudara mara sendiri, ini dahsyat. Kemudian orang yang terlibat dengan Uhud, orang terlibat. Jadi sahabat ni kadang-kadang akan dicatat. Macam Amr bin Hazm ni, dia kata dia terlibat, dan perang yang dia terlibat ialah perang Khandaq. Pasal hal lain terlibat belakang jumpa Nabi, ada jumpa lah. Lebih lah, bagus lah jumpa Nabi. Tapi bukan nak sama, berperang bersama dengan Nabi. Dan Nabi pernah lantik dia jadi perwakilan, jadi wakil Nabi ke kawasan Najran. Masa tu umur dia 17 tahun. Ini pun Nabi kadang-kadang tokoh-tokoh Nabi lantik muda-muda. Pasal 17 tahun mereka tu matang. Hantar 17 tahun kita, tak tahu. Bukan saja 17 tahun, 45 tahun tak ketahuan dah lah. Dah buat lawak bodoh lagi. Kita dengar serabut. Orang kadang-kadang, ya, dia cakap kita tahu bodoh, kan? Melawak segala boleh lah, nak bagi orang suka. Tapi bila banyak cakap, kita boleh tahu kualiti cara fikir itu. Orang Arab tidak biasa dengan administration, pentadbiran ni. Tapi melalui Islam, Nabi SAW datang. Melalui Islam, mereka menjadi pentadbir. Nabi hantar untuk kira zakat, termasuk dia untuk kira zakat kepada orang-orang di Najran. Azan dulu.
Lagi saya. Kita sambung semula bincang kita. Nabi SAW hantar dia ke mana? Ke mana? Weh, 5 minit boleh lupa. Dahsyat. Ini ilmu apa ni? Ha? Ke mana? Ke Najran. Okay. Dan Nabi hantar, dan Nabi tulis kepadanya surat. Dalam surat tu ada arahan-arahan Nabi SAW tentang benda-benda yang wajib, tentang sunat, tentang sedekah, zakat. Sedekah tu dia zakat lah. Sebab tu kita baca, apabila kita baca Quran, innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah tu zakat. Kerana sedekah ni ada dua, sedekah yang wajib dan sedekah yang sunat. Yang wajib tu namanya zakat. Tentang zakat dan tentang diat, Nabi tulis kepada dia untuk dia laksanakan kepada penduduk yang mana dia diminta untuk menguruskannya. Amr bin Hazm ini meninggal pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia meninggal. Okey. Sebelum nak bahas apa hadis ni kata, kena bahas bab tadi. Apa kita kena bahas bab apa? Bab apa? Hadis ni sahih tak sahih? Tengok ada sahabat kita kata dhaif. Pasal ada kitab. Okey. Dia kata rawahu Malikun mursala. Imam Malik meriwayatkan secara mursal. Mursal ni maksudnya dia skip rawi sahabat. Jadi tak boleh. Dan dia disambung. Yang skip tu telah disambung oleh Imam An-Nasa'i, Ibn Hibban, wa huwa ma'lul. Ma'lul ni maksud dia hadis yang ada penyakit. Ada illah. Apa ma'lul dia? Dengar elok bagi yang minat ni. Penting. Walaupun mungkin tak hafal, tapi penting untuk pengetahuan ilmu hadis. Hadis ni dia orang kata ada masalah sebab salah satu rawinya bernama Sulaiman bin Daud. Bukan bekas menteri pelajaran tu, tak. Yang ni rawi hadis ni. Dia anak murid kepada Az-Zuhri, Ibn Syihab Az-Zuhri. Ibn Syihab Az-Zuhri tak ada dibincangkan. Ini jago segala jago. Dia tabi'i. Dia riwayatkan Ibn Syihab Az-Zuhri ni dia ada 2 orang anak murid. Kedua-duanya nama Sulaiman bin Daud. Dan orang Arab ni tentu tak pelik. Orang Arab ni kalau tengok nama apa? Abdul Rahman kan, banyak Abdul Rahman. Semua hak mustasyar Arab Saudi, hak mai kat Malaysia ni saya kira semua nama Abdul Rahman daripada dulu. Tengok Imam Masjidil Haram, semua nama Abdul Rahman. Abdul Rahman Sudais, nama apa? Banyak semua Abdul Rahman lah. Jadi Arab nama Ahmad, Muhammad, banyak macam tu lah. Tapi macam mana nak bezakan nama? Bezakan dia punya nasab dia lah. Pasal dia pergi ke nasab. Satu dia nama Sulaiman bin Daud Al-Yamani. Anak murid Zuhri. Seorang lagi Sulaiman bin Daud Al-Khawlani. Anak murid Zuhri. Masalahnya nama sama. Tu dalam siapa mengaji bidang hadis ada bab tentang rawi-rawi yang nama dia sama. Kacau. Pasal nak kira ulama-ulama yang kata hadis ni dhaif sebab dia kata Sulaiman bin Daud Al-Yamani sepakat dhaif. Tapi masalahnya ada seorang lagi Sulaiman bin Daud tu. Sulaiman bin Daud Al-Khawlani sepakat dia diterima riwayat dia. Jadi bila tak ada ujung, rawi kata Sulaiman bin Daud dia tak sebut yang mana satu, bagi yang sangka dia dari Al-Yamani, mereka dhaifkan hadis ni.
Faham tak? Tuan faham ni? Tengok orang perempuan pun boleh faham. Orang lelaki tak tahu, dia tengok lama tak dengar nama Sulaiman Daud ni. Dia fikir hal lain. Orang bincang hadis ni. Sulaiman bin Daud ini, bagi yang menganggap dia Sulaiman bin Daud al-Yamani, mereka kata dhaif. Tapi bagi yang menganggap dia al-Khawlani, dia kata tak dhaif, sahih. Timbul masalah. Macam mana nak tahu yang mana satu? Golongan yang menerima hadis ini, mereka kata sebab hadis-hadis Az-Zuhri mengenai sedekah kebanyakannya diriwayatkan oleh Al-Khawlani, bukan Al-Yamani. Kemudian surat ini, surat Nabi ni, surat yang paling autentik, surat yang paling sahih kata ulama hadis yang Nabi tulis, yang diriwayatkan, surat Nabi kepada Amr bin Hazmin ni. So surat ni is being accepted by generations, telah diterima daripada generasi ke generasi. So tak sepatutnya dipertikaikan. So maka majoriti para ulama bersetuju, kebanyakan walaupun ada yang tak bersetuju, bersetuju. Pasal saya sebut yang tak bersetuju, untuk menerima riwayat ini. Okey, apa riwayat yang mereka terima tu? Okey, baru kita baca. An la yamassal Qur'ana illa tahirun. Hendaklah tidak dipegang Al-Quran melainkan orang yang tahir. Jadi Quran tidak boleh dipegang melainkan oleh orang yang tahir. Dalam erti kata lain, siapa yang pegang Quran tak tahir, salah. Jadi timbul dua mazhab sekongkolan di kalangan para ulama. Sebelum tu nak kena bahas tu, apa maksud tak boleh pegang ni? Pegang maksud Quran. Quran itu mushaf tu. Kalau ada buku, ada dalamnya ayat Quran, dia tak panggil mushaf, dia tak panggil Quran. Yang tu dia panggil buku lah. Quran yakni kitab yang sempurna, di dalamnya ada Quran. Tak boleh dipegang melainkan dengan tahir. Tahir. Ulama bahagi kepada dua. Satu, mazhab jumhur. Jumhur ni mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Empat mazhab kata nak pegang Quran berdasarkan hadis ni, dan saya akan sebut hujah yang lain, wajib ada wudu. Faham? Wajib ada wudu. Saya ada mazhab yang kata tak wajib wudu, tapi mazhab ni terlalu minoriti. Terlalu minoriti. Okey, ada apa alasan? Hadis dah nampak clear. Boleh pula dia kata tak wajib. Sebab tu kita bila tengok ada ulama yang kadang-kadang dia, kita kena tahu bukan semua yang dia tak amalkan hadis tu dia tak tahu hadis berkenaan, ataupun tak sampai hadis berkenaan. Kemungkinan dia ada tafsiran dia yang lain. Kita ambil dulu. Kebanyakan ulama kata siapa nak pegang Quran wajib wudu. Inilah fatwa dalam mazhab Syafi'i, inilah fatwa hatta Ibn Baz, Ibn Utsaimin, mula-mula pandangan yang lain, akhirnya dia juga kata wajib berwudu. Hampir kebanyakan. Ibn Taimiyah sendiri wajib wudu nak pegang Quran. Tapi macam mana boleh ada pendapat yang kata tak wajib ni? Kita bincang. Yang pertama, apa hujah jumhur? Hujah pasal nak kata wajib sesuatu benda tu kena ada hujah. Hujah golongan jumhur yang pertama ialah firman Allah Ta'ala, innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Dia adalah Quranul Karim pada kitab yang maknun, maksudnya di Lauh Mahfuz,
tidak memegangnya melainkan orang-orang yang melainkan bukan orang, melainkan mereka-mereka yang membersihkan diri, mereka-mereka yang suci, bersih. Kata jumhur, dalil yang ni dalil dia. Dalil yang kedua, hadis ni. Jadi berapa dalil? 2 dalil. Golongan yang tidak setuju, mereka ni minoriti. Mereka kata ayat Quran tu tak boleh jadi hujah. Sebab Quran tu cerita kitab di Lauh Mahfuz. Maksudnya dia bercakap tentang malaikat, dia bukan cakap tentang orang. Ayat sama, tapi faham berbeza. La yamassuhu illa al-mutahharun, tak pegang Quran itu melainkan mutahharun. Allah bercakap tentang malaikat sebab dia cakap tentang fi kitabin maknun. Di kitab di Lauh Mahfuz. Dia bukan cerita dunia ni, ini cerita luar daripada alam dunia. Okey. Sekarang ada hadis. Mereka ni kata hadis boleh diberikan beberapa penafsiran. Tapi yang bagi pendapat ni tak kuatlah. Antara golongan yang bagi pendapat ni ialah Ibn Hazmin Al-Andalusi. Orang mana tu? Orang Andalus yang terkenal. Yang kitab dia Al-Muhalla yang saya sebut, dan saya selalu sebut juga, kadang-kadang Ibn Hazmin ada pandangan-pandangan dia yang luar biasa, yang mana orang lain akur. Ketika zaman dia di Andalus dahulu, dia dianggap jago, dia mazhab literalis, faham selapih ya. Tapi dia telah menang dalam banyak debate, sehingga akhirnya tokoh-tokoh Maliki datang, ada yang menewaskannya, kemudian mazhab dia bertambah slow. Tapi kitab dia terkenal, Muhalla. Tapi Ibn Hazmin kata, tak. Pertama Ibn Hazmin dhaifkan hadis ni. Kemudian orang yang terima hadis ni, mereka kata perkataan tahir, bersih tu, boleh jadi maksud bersih akidah dia. Kerana Allah kata innamal musyrikuna najisun. Sesungguhnya orang musyrikin itu najis, bukan badan najis. Apa najis? Akidah dia najis. Maksudnya Quran hanya dipegang oleh orang mukmin, jangan bagi kat tangan orang kafir. Tahir di situ. Jumhur tolak. Jumhur kata mana ada dalam Quran namakan mukmin, muttaqin, salihin, tahirin, tak ada. Dia tak tahirin, tak ada. Muttaqin muttaqin, salihin semua ada. Salah satu nama mukmin tahirin tak ada. Ini jumhur tak setuju. Kedua dia kata boleh jadi tahir, maksud dia bersih daripada najis. Jadi kita kalau tangan najis jangan pegang Quran. Itu boleh tafsiran kedua. Tafsiran yang ketiga, dia kata boleh, maksudnya ialah bersih daripada hadas besar, berjunub. Seperti mana wanita yang berjunub, kan, orang yang berjunub tak masuk duduk dalam masjid. Demikian dia tak boleh pegang Quran, sebab dia pun tak baca Quran, tak boleh baca Quran, tak dia tak pegang Quran. Yang keempat tafsiran dia, hendaklah bersih daripada hadas kecil dan besar, maksudnya wajib berwudu. Yang keempat ni jumhur pakai. Apa alasan golongan yang kata bahawasanya tak perlu berwuduk ni? Antara alasan mereka, mereka kata Nabi SAW telah hantar surat menyurat kepada Maharaja. Di dalam surat itu ada tulis Al-Quran. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'da arbaban min dunillah.
Ayat Quran tu, wahai ahli kitab, mari kepada kalimat yang sama antara kami dan kamu. Jangan kita syirikkan Allah. Jangan kita menyembah jangan kita mensyirikkan Allah. Jangan kita ambil sembahan selain daripada Allah. Itu ayat Quran. Jumhur jawab, yang tu ayat Quran, tapi yang tu bukan Quran, sebiji. Itu potongan daripada ayat Quran. Itu kami tak ada masalah. Kami kata Quran ni tak boleh. Tetapi jika kita teliti keseluruhan hujah, masalah lebih ni kan, saya tengoklah setakat yang saya faham, hujah jumhur kuat dalam masalah ni. Empat mazhab kata pegang Quran kena ada wudu. Walaupun seketika dulu saya pun rasa macam Ibn Hazmin kuat hujah dia. Tapi jawapan jumhur kuat. Kemudian sesuailah juga dengan tabiat memuliakan Quran itu sendiri. Melainkan budak-budak yang nak belajar ataupun pegangan itu hanyalah juzuk-juzuk macam muqaddam sahaja, bukan Quran keseluruhan, mereka kecualikan. Kemudian para ulama bincang, tak boleh pegang. Macam mana kalau orang tu bawa kotak, dalam tu ada Quran? Dia kata hantar kotak. Mereka kata yang maksudkan tak boleh pegang ni, pegang terus kepada Quran. Termasuk kita pegang kulit Al-Quran, itu kulit Quran yang berkaitan dengan Quran, yang terikat dengan Quran. Tapi kalau kita bawa Quran, dalam tu ada kotak, dalam tu ada Quran dan buku-buku lain dan juga Quran, ataupun kotak yang dalam itu ada Quran, ia tak termasuk dalam makna ini pada sebahagian besar ulama. Yang dimaksudkan yang kena pegang berwudu apabila memegang terus Al-Quran, mushaf Al-Quran, walaupun pegang kepada ghilaf ataupun balutan yang di luar Al-Quran itu yang membaluti Al-Quran, pada sisi jumhur para ulama wajib berwudu. Maka itu adalah pandangan dan pegangan yang lebih ihtiyat, yang lebih selamat, dan kerana itu adalah pegangan kebanyakan para sahabat. Tapi kalau ada orang yang berpendapat tak wajib ambil wudu pegang Quran, kita kata pendapat tu dhaif, tapi kita tak kata dia sesat. Sebab pendapat itu juga ada Hasan al-Basri pendapat yang sama. Muhammad ibn Sirin ada pendapat yang sama. Salah satu qaul dalam Abu Hanifah dikatakan ada pendapat yang sama. Namun begitu, bila kita nak pegang Quran, hendaklah kita berwudu kerana hadis yang disebut di dalam riwayat ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan? Saya janji sebelum tu nak habaq, kita insya-Allah akan tukar hari kot. Saya ingat selalu sangat saya ni. Saya ingat tuan-tuan pun dah macam-macam komplain selalu kuliah penting, sebahagian tu tak berani mai lagi, tak ada. Minggu depan saya nak kena ke Uzbek. Saya jadi tetamu jemputan daripada kerajaan Uzbek. Dia jemput mufti pergi. Dan saya juga bawa beberapa orang lah di fatwa untuk pergi. So jadi kita ada tertangguh sikit. Lepas daripada tu saya nak tengok, nanti tunggulah pengumuman yang saya kena pergi ke Turki, pasal kita ada di Turki ada pembentangan seminar, dan saya juga kena bentang antara paper utama seminar di Turki tentang sunnah. Lepas tu kita kena pergi ke Palestin kerana kita janji pada Masjidil Aqsa untuk bagi ingat tak? Bagi dan juga water cooler di Masjid Aqsa tu. Kita nak pergi tengok macam mana urusan penyerahan itu di Masjid Al-Aqsa, InsyaAllah. Adakah budak yang belum akil baligh tidak boleh untuk bersama sah orang dewasa kerana dikatakan menanggung najis? Ini lama dah kita buat penjelasan ni. Ada di kalangan para fuqaha yang menyebut benda-benda yang seperti itu. Tapi saya nak tanya, najis di mana?
Dia kata najis bawah kulit tu, pasal tak bersunat lagi. Oi, kalau bawah kulit nak kira, kulit orang tua apa dah? Ha? Ini kadang-kala setengah orang, walaupun ada riwayat yang suruh budak-budak duduk di saf belakang, tapi riwayat-riwayat ini tidak menyokong. Paling tinggi dalam riwayat Muslim yang suruh saf yang utama itu diduduki oleh orang-orang yang terdiri daripada ahli ilmu, orang-orang ulil nuha, orang-orang yang boleh mengganti imam, orang yang tahu hukum hakam, mereka duduk di belakang imam. Adapun kalau saf yang panjang di hujung ada kanak-kanak masuk, mereka yang datang dulu, kita orang tua-tua datang kemudian, main-main kemudian buat gangster, tolak budak di belakang, dia masuk yang tu. Yang ni tak patut berlaku. Siapa yang mari dia masuk, dia dulukan. Orang yang awal datang dulu sah. Dan tidak ada lah kita setengah masjid diharap di Perlis ni tak buat. Kanak-kanak sila ke belakang. Kita tak buat tu. Melainkan kanak-kanak itu dia bising dan seumpamanya dia ganggu solat, barulah boleh kita. Apakah hukum makan sembelihan golongan yang begitu liberalnya? Kacau ni. Kita ni, apa dia liberal ni apa? Itu kita nak kena define dulu. Apabila satu orang itu man salla salatana, dia semayang macam kita, kan? Wastaqbala qiblatana, dia menghadap kita, kiblat kita. Wa akala dhabihatana, dia makan sembelih kita. Wa huwa muslim. Falahu ma lana wa alaihi ma alaina. Dia dapat apa yang kita dapat, dia kena tanggung apa yang kita tanggung. Bila satu orang tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia muslim. Tak payahlah kita nak pergi cari dia. Ni betul-betul hang ni betul-betul percaya macam mana? Aku nak cek kau takut. Tak payah. Kalau mungkin ada orang tu zahirnya beriman, di sisi Tuhan dia kafir juga mungkin ada. Tapi bukan urusan kita. Kita kira yang zahir saja. Urusan dalam dia urus dengan Tuhan. Melainkan satu orang secara terbuka menyatakan saya tak percaya dengan Nabi Muhammad. Saya tak percaya bahawa saja Quran ini merupakan kalam Allah. Ataupun dia kata sebenarnya Quran ini tak wajib untuk kita buat. Dia menghina Allah atau menghina Rasul dengan cara yang jelas, bukan takwilan kita. Kita kadang-kadang dia panggil kita andai tak boleh. Kita sebab tu mengkafirkan orang ni tak semudah tu. Sebab tu saya sebut kafir-kafir ni bahaya. Nabi larang. Nabi larang. Sebab tu Nabi suruh perangi Khawarij. Nabi kita Khawarij ni baca Quran. Yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Satu orang kita akan rasa rendah nilai semayang kita dibandingkan semayang Khawarij. Hebatnya. Puasa kita bandingkan puasa mereka. Yaqra'una al-Quran wa la yujawizu hanajirahum. Baca Quran, Quran tak lepas daripada kengkung mereka. Apa Quraisy buat? Kafirkan orang. Bahaya. Dan kafir-kafir ni bukan mainan. Dulu kita kapiakkan, lepas tu kita berbaik balik jadi tak kapiak balik. Dia tak boleh. Duk buat main kafir-kafir. Apa jadi yang telah mati dulu ni, yang beriktikad parti yang lain tu kafir tu? Telah mati. Apa jadi yang telah berpisah suami dan isteri? Apa jadi yang telah berpecah mak mentua, pak mentua? Apa jadi yang telah tak mau semayang? Apa jadi yang telah tak kenduri? Apa jadi yang telah tak makan sembelihan? Setelah berpuluh tahun lamanya, baru beritahu sebenarnya saudara seiman macam kita. Apa jadi? Padahal bukan soal-soal. Dulu kata selagi mana tidak mengubah dasar, kena buat perombakan. Sekarang dia tak rombak pun. Sebab itu bahaya bermain agama dengan politik kepartian. Besok pula berkelahi balik, kafir balik pula dah. Kawan hak nu pula beriman pula dah.
Inilah saudara iman, disuruh oleh Allah untuk membelanya. Perjuangan membelanya jihad, takbir, Allahu Akbar. Besok berbeza pula, tukar pula lagi. Bukan saya nak kata saya benci ke tak, tapi berparti tak apalah. Perjuangan untuk negara ni, demokrasi, buatlah. Tapi jangan main yang ni. Main yang lain. Pasal benda ni susah. Agama jadi ubah-ubah. Hudud juga sama. Hudud wajib dilaksanakan. Siapa tak laksanakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak laksanakan, dia orang kafir seketika. Kemudian tak, hudud tak boleh dilaksanakan melainkan kena ada gaji minimum. Lain. Lepas tu dapat kuasa, hudud bukan prioriti kita. Kemudian hilang kuasa, hudud wajib dilaksanakan. Susah tu. Dulu kalau kita pernah mendengar menggempur pemikiran asabiah. Perjuangan Melayu adalah asabiah. Yang dicegah, Nabi tak mengaku umat. Laisa minna man da'a ila asabiah. Bukan di kalangan kami orang yang menyeru pada asabiah. Habis pakai hafal dalil tu. Saya kecil-kecil pun hafal habis dalil tu. Sekarang ni perjuangan Islam dan Melayu. Bagaimana yang telah kafirkan orang tentang asabiah dulu ni? Yang kata nasionalisme kafir. Yang hari ini kata kita mesti menegakkan ketuhanan Melayu kembali. Dulu perlembagaan kafir, perlembagaan jahiliah, penjajah. Macam mana pula hari ini kata kita mesti menegakkan prinsip-prinsip perlembagaan. Bukan saya kata nak tuju mana-mana puak, tetapi ini bahaya permainan ini. Mereka bagi saya saudara seiman. Saya jumpa, saya peluk sahabat. Tapi saya tak bersetuju dengan permainan ini. I cannot agree dengan game ni. Buatlah dalil yang lain, Syekh. Siapa yang tak buat, tak amanah, Allah Ta'ala marah. Siapa yang tak baca yang tu, tak usah main kapi-kapi ni. Main yang lain. Mungkin orang dia, sebahagian sahabat-sahabat ni dia cukup marah lah saya kata macam ni, saya tahu. Marah pun 3 hari lah. So saya kata hal lain pula, dia setuju boleh lah. Tapi saya nak kena sebut benda ni. Minta maaf lah. Tidak, kita agama orang jadi pening. Asabiah tak boleh, lepas tu boleh balik. Perlembagaan dulu kafir, menegakkan perlembagaan, penting menegak. Ini semua, tuan-tuan, saya liberal. Kalau ada liberal yang dia kata Islam ni tak wajib laksanakan, cukup. Kalau dia tolak Quran, dia kafir, memanglah semayang dia tak sah lah. Itu pun kita nak kena pasti. Dia kata dalam keadaan gila ke, dia kata dalam keadaan betul. Pasal agama ni kalau boleh kita elakkan kafir. Macam mana kalau kita pergi semayang belakang dia, tiba-tiba dia kafir? Tuhan ni bukan jenis penanya orang. Dia rahmat dengan hamba-hamba dia. Kita sangka dia beriman, rupanya dia kafir, dia jadi tu imam. Semayang kita sah tak? Semayang dia tak sah. Semayang kita sah tak? Sah. Satu orang pakai serban apa semua, kita sangka dia beriman, dia sembelih. Sembelihan dia kita makan. Rupanya dia tak percaya ke Islam. Kita makan bangkai ke kita makan benda halal? Kita halal. Yang bangkai siapa? Dia. Kita tak usahlah duk fikir macam mana kalau dia dah tak beriman? Macam mana yang kita makan ni? Nak kena bubuh kelorok, goncang-goncang dalam perut pergi buat keluar enggak? Macam-macam kadang-kadang. Nabi kata halakal mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Lebih daripada yang patut. Agama ni setakat tu. Nahnu nahkum bizawahir, wallahu yatawalla syara'ir. Kita hukum yang zahir, Tuhan urus yang batin. Kita bukan tahu. Kita kahwin dengan seorang lelaki mungkin nampak beriman, hakikat dalam jiwa dia mungkin kufur, dia tak pernah beritahu kat orang. Di sisi kita kahwin dengan Muslim, kufur dia dengan Tuhan. Kita mari semayang dengan satu imam mungkin 30-40 tahun. Dulu Indonesia ada Senok Anggerenji. Kononnya jadi imam, rupanya dia Kristian. Semayang mereka sah tak? Sah. Yang tak sah dia. Pasal masa kita semayang, syarat kita cukup. Sama seperti orang yang semayang. Tapi kalau orang nak ulang, tak ada masalah. Seperti yang sahabat yang semayang. Seorang menghadap kiblat tak tahu, menghadap
lain daripada kiblat. Seorang buat semula, seorang tak ulang dah, seorang ulang. Yang tak ulang, Nabi kata laqad asabta sunnah. Engkau telah menepati sunnah, tak perlu. Ada yang ulang, Nabi kata walaka ajran. Engkau mendapat 2 kali pahala. Tak ada masalah. So kita tak payah duk kalau nak cek untuk imam ni nak mayang masjid mana, tolong cek pasal akidah dah. Tak perlu. Inilah yang jadi 2 imam dulu ni. Jadi 2 imam. Alhamdulillah sekarang tak lah. Dah sehati sejiwa. Apa hukum membaca Quran di smartphone tanpa wudu? Ini bagus soalan ni kan. Okey. Siapa ada smartphone? Ni. Ini Quran ke tak? Ada orang kata Quran. Ini Quran ke tak? Ini bukan Quran lah. Ini apa? Handphone lah. Quran itu Quran. Dia hanya muncul apabila kita tekan ataupun kita buka muka yang berkenaan. So ia bukan Quran. So boleh pegang tak? Kerana ia bukan Quran. Ulama hampir semua sepakat. Semua sepakat. Seseorang boleh membaca Quran sekalipun tidak berwudu. Baca Quran tak perlu. Yang kita bincang ni jangan keliru. Yang kita bincang ialah memegang Al-Quran, bukan membaca Quran. Membaca Quran tanpa wudu sepakat tidak haram. Yang dilarang ialah memegang Al-Quran. Lagi ikut ada yang balik. Ni mufti dah bagi tahu bukan boleh duk baca Quran tak ada wuduk tau. Bukan baca. Apa dah? Pegang. Baca ni Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah bacalah. Boleh tak? Boleh. Sekalipun tak berwuduk. Yang penting dia bukan berjunub. So kalau kita pegang kitab tafsir, adakah kitab tafsir tu orang panggil Quran? Tak. Kitab tafsir, dia bukan Quran. Quran. Dia tak bercampur dengan apa? Dia sebiji Quran ada di situ. Tapi bila bercampur dengan kalam manusia, pendapat manusia, berbagai-bagai lagi, dia termasuk macam surat yang Nabi hantar tu. Iaitu ada potongan Al-Quran dalam itu. Apa cara dan alasan terbaik untuk memahamkan seorang yang bukan mahram atau non-Muslim untuk tidak bersalam? Secara umumnya para ulama menyatakan bahawasanya lelaki dan perempuan tidak bersalaman. Ini jumhur. Walaupun di kalangan mereka ada membuat pengecualian dalam beberapa keadaan. Antaranya Dr. Yusuf Al-Qardawi lah, dia tulis tentang terutama orang yang ada kedudukan. Orang datang perwakilan, satu orang bukan Islam, dia tak faham, dia hulur tangan pada kita. Turun-turun kapal terbang, dia hulur tangan. Kalau kita tak salam dengan dia, satu penghinaan kepada dia. Ataupun memalukan, seolah-olah kita tak terima dia. Qardawi dia berpendapat dalam keadaan itu orang boleh salam. Kerana dia berhujah banyak, antaranya Nabi pernah pegang tangan perempuan tua untuk lintas jalan, Nabi pernah pegang tangan untuk tunaikan hajat, wanita yang pegang tangan dia untuk keperluan yang tidak menimbulkan fitnah. Dalam keadaan keperluan itu. Jadi ada benda yang sebahagian orang dia tak faham, dia hulur kalau kita tolak, dia faham kita hina dia. Melainkan kita dah fahamkan dia bahawasanya kami di sini tak salam, tak bersalaman lelaki perempuan, kami hengguk ya. Contohnya kan. Tapi pada saya lah, tuan-tuan tak payah amal. Saya rasa ini more kepada culture, lebih kepada budaya setempat. Bagaimana ia dipegang. Dan ada pun hadis yang kata siapa yang salam dengan perempuan seperti dicucuk dengan besi api semua. Hadis-hadis itu tidak sahih. Tidak sahih. Depa nak masuk masjid, depa pijak-pijak selipar orang demi tak mau kotak tapak kaki. Apa hukum? Kalau kita merosakkan harta orang ataupun mengotorkan harta orang, hukum dia apa? Haram. Melainkan perkara itu
Di luar daripada kesengajaan kita tolong basuh lah untuk dia. Tapi kita tahu, kita tengok selipar kita takut kotor, kita pijak selipar orang, bagi kotor ambil. Jangan, yang penting jangan keluar. Sama juga bila kita main masjid. Ni sebutlah ada soalan ni tanya. Kita tak boleh rosakkan harta benda orang, tak boleh ambil harta orang illa an tibi nafs. Dengan redha dia bagi. Kita main-main masjid, kita pakai kasut elok. Kita tak mau kasut kita basah, kita tibai kasut orang. Ini bahasa utara ni kan, orang tak tibai ni maksud ambil lah, ambil tanpa izin. Kita ambil tanpa izin kasut orang, kasut dia tu baru beli semua, kita pergi ambil wuduk, habis kembang kasut dia. Wajib dhaman, wajib ganti kalau rosak. Tak ganti, dia boleh tuntut di akhirat. Weh, main masjid pun nak tuntut akhirat, mana boleh? Dia kata, tak kira lah. Kita mari, kita pakai kasut kita. Kita tak mau kasut kita basah, pergi ambil kasut orang, orang pun tak mau kasut dia basah juga. Pergi ambil wuduk. Kita ambil wuduk dengan mandi wajib lebih kurang sama jumlah air dah. Punya banyak kan. Basuh lencun habis. Rosak kasut dia. Hatta bila kita main masjid, sebab tu kita tanya, ni kasut siapa? Kasut masjid. Pakai yang kasut masjid. Kasut orang kita tak boleh ambil melainkan dengan keizinan dia. Melainkan bagi satu masyarakat yang ma'ruf, dia tu memang membenarkan. Wah, ambil. Sebab tu kita tengok di masjid tu ada kasut-kasut hak masjid tu, Pak Ya boleh letak pada kasut-kasut yang masjid, kita pakai kasut masjid tu. Ini soal disiplin diri kita. Setengah orang dia warak, kena warak dengan harta orang. Bila ada orang dia tak warak dengan harta orang, dia tak kira. Dia tengok tepi jalan, buah harum manis orang. Allah, dia kata buah banyak, aku ambil 2 biji, bukan nak rugi pun. Dia fikir 2 biji tu dia jawab depan Tuhan. 2 biji pun bukan hang punya. Ini saya sebut dari itu, dan barangkali pelajar-pelajar yang duduk termasuk di Arab Saudi, di Universiti Madinah ke mana, saya nak sebut, dari itu saya sebut dah, saya sebut lagi sekali untuk pendengar. Kadang-kala bila ada orang mari daripada Malaysia pergi buat umrah, buat haji, kita pergi jumpa pakcik kita ke pak lang kita di hotel. Yang bayar hotel tu dia. Lepas tu dia makan, kita pergi makan sekali. Sedangkan kita tak bayar. Macam jonjolo ramai, bukan dia perasan pun orang luar. Dia kata bukan dia perasan. Memang dia tak perasan. Tapi awak makan benda yang bukan hak awak. Makan benda yang bukan hak. Saya tengok banyak. Mari terus bang. Allah, dia kata makanan banyak. Dia tahu bukan nak habis pun. Itu bukan satu alasan. Kita pergi masuk dapur orang, kita curi makanan. Dia kata pasal curi makanan aku, makanan banyak, kan nak habis pun dia dah. Tak boleh. Banyak tak habis, membazir dia tanggung. Tapi ambil hak orang, mesti dengan izin. Sama juga kita pergi mana-mana. Tengok makanan lebih apa, kita ambil. Kita tak tanya. Kita wajib minta izin pada empunyanya. Sama juga makanan di masjid. Panjang sikit tu orang nak pergi situ. Sama juga makanan di masjid. Kalau umpunya dia tu memang bagi kat kita untuk kita bawa balik, kita bolehlah bawa balik. Tapi kalau kita dia bagi untuk orang masjid saja makan, kita makan dulu di masjid. Kalau ada lebih, dia kata tak apa, boleh bawa balik, kita bawa balik. Tapi kalau semua orang bawa balik, kita buat kata 500 orang. Semua orang hak mai 50 orang, dia gali dengan 5 orang di rumah dia, siap-siap dia bawa balik. Habislah makanan tu, memang tak cukup lah. Kalau tanya kawan yang bagi tu, dia bagi pada orang di rumah kan, bagi orang di masjid. Dia kata bagi pada orang di masjid. Sama juga bila orang buat kenduri di masjid, di tempat orang. Kita main-main awal, orang tak ada apa-apa lagi, bungkus dah. Apa? Lauk kat kita. Tambat siap-siap tak sebelah. Dah petang orang lauk tak cukup. Apa nak cukupnya? Geng 20 orang hak mai tu bungkus untuk pak wan, pak man dia semua habis dah di rumah tu. Tuan rumah kadang nak tengok nak kata apa. Kita tak boleh. Ini soal warak harta orang. Kita bungkus apa melainkan dah habis dah semua, dia kata ni bungkus lah, lauk balik. Lauk banyak habis, tak banyak lebih, tak apalah. Tak ada apa-apa bungkus. Ada program-program yang kita tengok makanan tak cukup. Tapi pergi tengok balik belakang tu, tengok banyak bungkus ni siapa punya. Dia kata hak ni dia bungkus dia nak bawa balik kat ni, dia kata anak dia. Bukan dia saja anak, orang lain pun ada anak juga.
Kalau dia buat balik ke anak dia, orang lain pun nak buat balik ke anak dia juga. Ini tak boleh. Kita kena tengok, melainkan kawan tu kata kenduri saya ni tuan-tuan makanlah hak ada di sini, hak mana tak mai tolong bungkus buat balik di rumah. Boleh. Boleh. Sebab tu orang hak nak bungkus bagi kat saya, bos saya nak tanya itu. Orang kata mufti ni menyombong nak bagi dia, tak mau. Dah bukan masalah tu. Saya tanya dah makan habis ke? Kawan nak buat kenduri siapa dia? Kena habang dia dulu. Orang dia tak apa bagi ya. Tak apa lah. Kalau nak ikut nak buat balik, kalau semua orang boleh buat balik rumah, kita buat balik 30 boleh pergi jual kat jalan, boleh untung sikit, duit minyak mai. Bukan macam tu. Sebab ini soal disiplin diri kita. Kita Muslim. Walaupun benda ni kadang-kadang tengok remeh, setengah orang. Saya tengok ada majlis lah, saya tengok orang buat kenduri sekali tu lah di negeri dia ada satu tempat bagi jamu Kentucky. Memang Kentucky ni ramai orang, KFC ni ramai orang tertarik kan, dia makan seketui lah. Yalah, dia teringat kat anak-anak dia di rumah, cucu dia semua suka. Dia ambil satu kotak besar tu, naik kereta api. Saya depan mata saya tengok. Saya pun tak memalukan dia lah, nak tengok orang lain buat kenduri. Tapi kalau orang buat 20 bekas tu orang mai, hang seorang buat balik, 5 orang balik habis, orang lain tak boleh makan lah. Orang tak, banyak lah. Cucu-cucu di rumah, dia angkat buat balik. Ini semua tak ada warak dan tidak tahu tentang halal haram ni. Bukan khinzir dengan lembu ya. Bukan curi ni, bukan maksud pergi curi malam-malam ya. Setiap harta yang kita ambil hendaklah dengan izin orang yang memberinya. Allah Ta'ala alam. InsyaAllah tuan-tuan, minggu depan tuan-tuan berikutnya tuan-tuan tunggu pengumuman Pak Ya, macam mana kuliah mula hari apa. Dan saya ucapkan takziah kepada semua rumah-rumah yang ditimpa ujian Tuhan dengan ribut ni. Sesiapa yang boleh tolong, kita tolong. Dan Maib telah usaha tolong yang hebat, saya tengok di merata di negeri Perlis ni. Dan kita pun yang mana boleh tolong kepada kawan-kawan kita yang ditimpa ujian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.